Astagfirullah. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athina wa la tusir alaina wa ardina wa arda'anna ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pengurusi Stalali Jawatan Kuasa Surau Jawhar Taman Sentosa, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, orang-orang alim, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal soleh, diberikan usia yang barakah, kesihatan tubuh badan, disembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan, dipermudahkan segala urusan hidup dan urusan rezeki, dijauhkan daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup, ancaman wabak dan musibah. Mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT eratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sama kita umat Islam di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada hari ini, pertemuan-pertemuan kita sebelum ini dan yang akan datang adalah pertemuan-pertemuan yang akan dapat membawa kita ni masuk dalam syurga bersama-sama, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Lama sungguhlah kita tak jumpa ni. Alhamdulillah, saya ingat lagi jalan nak pergi ke Surau Jawhar ni. Kok dah lupa lah ceritanya gitu. Walau apa pun, jelah jauh di mata dekat di hati lah, orang cakap gitu kan. Jadi begitulah juga. Walaupun Rasulullah SAW ni dah lama lah tinggalkan kita, tapi hati kita ni rasa rindu sungguh dengan Rasulullah. Walaupun tak pernah nampak batang hidung Nabi itu, tapi kita ni rindu pada orang yang tak pernah kita tengok. Gitulah ceritanya. Jadi kecintaan tu mudah-mudahan menjadi sebab lah untuk kita masuk dalam syurga. Wahasuna ulai qarafiqa, kita masuk dalam syurga nanti rapat antara satu sama lain, dan orang yang paling kita nak jumpa sangat-sangat adalah Rasulullah SAW. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita belajar sirah untuk kita nak kenal Nabi lebih dekat. Nanti bila kita jumpa Nabi ke dalam syurga, kita boleh tanya. Sebab ulama kata kita akan berada dalam situasi kita ingat benda yang kita berada kat dunia ni. Maknanya apa? Kalau kita hari ni ada kat Surau Jawhar malam maghrib-maghrib macam ni, kita cerita pasal sirah Nabi SAW, suasana macam ni lah. Nanti kita jumpa dalam syurga, kita buat, kau ingat dulu masa kita dekat Surau Jawhar tu, ustaz tu lah tu, ustaz tu masuk syurga juga. Ingatkan kita je. Kita tengok muka ustaz tu, tengok daripada dulu, tengok macam ahli neraka pun masuk syurga juga. Masuk syurga sebab apa? Syafaat daripada ayah-ayah saya, bapa-bapa dan mak-mak saya lah yang dekat sini, bagi syafaat kepada kita, jadi saksi sama kita. Dan nanti kita ramai-ramai jumpa dengan Nabi. Tanya Rasulullah, betul ke ya Rasulullah? Ni yang ustaz cerita dulu zaman dekat dunia dulu tu, betul ke Rasulullah? Masa hijrah dulu sebenarnya ada pandangan tu menyatakan bahawa hijrah Nabi tu makan masa 15 hari, ada kata 10 hari. Yang mana satu yang betul ya Rasulullah? Kita jumpalah dengan Nabi, cerita dengan Nabi masa tu. Adalah modal cerita je. Tapi kalau kita tak tahu cerita tentang Rasulullah langsung, jadi apa modal nak jumpa dengan Nabi? Ya Rasulullah minta syafaat ajalah. Tapi nak bual tu, biar ada poin-poin nak bual tu lah. Ibarat dululah jumpa kawan-kawan lama dulu yang jenis kalau duduk asrama suka panjat pagar tu. Panjat pagar pergi bandar tu bukannya sebab nak apa, nak beli nasi goreng je dulu, ingat gitu. Jadi bila keluar je dah tua-tua jumpa balik, berbual, kau ingat tak pagar tu kau bengkokkan dulu masa kau fly dulu zaman-zaman sekolah. Cerita gitu lah, ada modal. Tapi yang duduk diam solat, dia boleh jumpa dah besar-besar ni dah tak tahu modal cerita apa, sebab baik sangat, agaknya gitulah. Tapi bukan suruh orang je jahat, bukan gitulah nak sebutkan. Ada cerita nak bagi, nak jumpa dengan Nabi yang salam nanti. Mungkin ada tanya-tanya dalam kepala kita, mungkin tak nak tanya pada ustaz, nak tanya sendiri pada Rasulullah. Mungkin gitulah. Walaupun ada perbezaan pandangan para ulama ni,
dalam cerita sirah ni kita raikan saja. Di kalangan ulama-ulama mutabar seperti Ibnu Ishaq, anak murid Ibnu Hisham, Syekh Saifullah Mubarakfuri, Syekh Ramadan Al-Buti, ini antara ulama-ulama sirah menjadi rujukan kita. Tapi di kalangan mereka pun ada perbezaan-perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan tu perlu diraikan, dihormati saja. Dia tak melibatkan terjejasnya akidah. Tapi kalau cerita berakidah tu kita tengok betul lah. Betul tak ahli akidah ni aliran dia betul tak betul. Sebab di Johor sekarang ni banyak sungguh lah ajaran-ajaran sesat yang kita pun kena tengok jugalah anak-anak kita tu. Sebab banyak ajaran-ajaran sesat ni yang dipengaruhi oleh anak-anak muda. Walaupun doktrin ataupun pahaman yang dibawa tu memang macam tak logik langsung, tapi ada pengikut dia. Gitulah. Jadi doalah mudah-mudahan. Kan tak habis cerita saya dah. Dah lah nak jumpa sebulan sekali kan. Itu pun yang lepas tak datang sebab saya ke Perak tak saya yang lepas tu. Jadi kita masuk fasa, masih lagi berada dalam fasa hijrah Rasulullah SAW. Cerita sirah ni tak habis tuan-tuan. Kalau di surah An-Nur Taman Daya tu saya ceramah sirah Nabi dah masuk tahun yang ke-8. Masih tak habis lagi cerita perjalanan hidup Nabi SAW. Jadi kalau kat sini baru 2 tahun gitu, baru 2 tahun lebih, 3 tahun macam tu, rasanya lama lagi lah. Sebulan sekali, sana seminggu 2 kali, sebulan 2 kali, kat sini sebulan sekali. Jadi kita cerita sembang-sembang je lah, tak yang macam beria sangat lah. Macam cerita kelahiran Nabi, tak payah cerita lah Nabi dilahirkan tahun gajah, tak payah, semua dah tahu dah, zaman sekolah dah hafal lah cerita gitu. Sama juga hijrah Nabi SAW ni sebenarnya peristiwa yang biasa kita dengar lah, tapi adalah beberapa perkara yang kita nak sebutkan bahawa perjalanan hijrah Nabi SAW ni dianggap sebagai penting untuk kita faham sungguh-sungguh, bagi tahu pada anak isteri kita, suami kita. Sebab apa? Sebab perjalanan hijrah Nabi SAW ni adalah satu perkara yang Allah Ta'ala rakamkan sendiri di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah SWT memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa perjalanan Nabi SAW. Yang ini nanti kita boleh tengok daripada surah At-Taubah ayat yang ke-40. Allah SWT sebut, illa an tansuruhu faqad nasarullah iz akhrajahu allazina kafaru sani asnain iz huma fil ghar. Yang disebut, kalau kamu tidak menolongnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Mana peristiwa hijrah Nabi SAW ni yang kita tahu ada pakatan sebanyak 18 kabilah. Maknanya puak-puak yang tak suka Nabi dekat Mekah tu ada 18 kaum. Itu. Yang ini dia punya pentol-pentol dia buat meeting tu. Dia punya ketua-ketuanya buat meeting. Dia meeting, dia buat keputusan, dah buat macam-macam pada Nabi, tapi Nabi tetap lagi menyebarkan Islam. Akhirnya keputusan akhirnya kita bunuh Nabi. Sebab Nabi ni kan daripada Bani Hashim. Bani Hashim ni kan ramai yang gerun dengan Bani Hashim atau Bani Muttalib ni. Sebab apa? Sebab Nabi daripada keturunannya hebat-hebat, pahlawan-pahlawannya banyak berjasa pada orang Mekah. Jadi kalau setakat nak serang satu kuat, kalau puak dia je, orang kampung dia je nak serang Nabi, senang-senang ni Bani Hashim ni, petik jari semua orang akan bantu Bani Hashim. Jadi satu caranya adalah mereka bergabung. Mereka ni gangster-gangster kampung dusun ni yang tak puas hati dengan Rasulullah SAW, dia kumpulkan orang kampung sebelah yang tak suka Nabi ni, 18 kaum puak tu, ketua-ketua ni buat meeting, kita bunuh Nabi ramai-ramai. Itu setiap puak hantar satu orang pemuda yang gagah untuk bunuh Nabi. Itu yang ada pengepungan, yang Nabi SAW minta Sayyidina Ali untuk ganti tempat tidur Nabi. Ini biasa kita dengar lah cerita-cerita macam tu. Yang Nabi SAW ambil genggaman tanah pasir tu, Nabi hembuskan, waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa asyainahum fa hum la yubsirun. Ni ayat ni bila ada polis buat roadblock, itulah yang dibacanya. Dah salah tu salah ajalah. Nak baca ayat-ayat tu apa cerita gitu kan. Baca tu sebab nak dapat pahala Quran boleh. Baca dengan niat nak ngelak daripada kena saman. Ini tak betul ni. Dia tak betul cerita ni gitu. Jadi kadang-kadang orang salah guna, orang salah guna itulah. Sama lah kata ayat penunduk tu, iz qala Yusuf ya abata inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin kan, aku melihat 11 bintang tunduk pada aku kan, semua sujud pada aku kan. Ayat ni orang salah guna ni. Sebab apa? Dia nak ngurat perempuan tu tak layan dia baca lah ayat tu, tak jadi. Tak jadi ceritanya gitu. Jadi yelah nak buat macam mana. Kita ni kadang-kadang orang Melayu ni kadang yelah
mandi-mandi lah, gitulah, saya cakap gitulah. Tapi tak apalah nak sebutkan Nabi SAW ni, Allah Ta'ala bantu. Allah Ta'ala bantu perjalanan Nabi walaupun memakan masa 2 kali ganda daripada perjalanan biasa. Biasanya 6 hari sampai, yang ini ada yang kata 10 hingga 15 hari. Pandangan yang kuat menyatakan antara 10 hari hingga 15 hari. Perjalanan yang sangat jauh tu, yang sampai kopak-kopak tu, selipar Nabi SAW, sampai lusuh baju Nabi SAW. Tengah jalan jumpa Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kabilah dagangan di dalam perjalanan nak balik ke Mekah pada masa tu. Kesian tengok Nabi bajunya dah koyak-koyak. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun sama juga, dibagi baju, sepersalinan baju berwarna putih. Ni saya ceritalah, sebab tu sunatnya masuk ke dalam tanah suci tu, bawalah baju baru, gitulah. Kita nak naik flight tu pakailah baju baru, telepung baru ke, gitulah. Sebab apa? Nak meraihkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun memang kebetulan Nabi punya baju dah rosak ataupun dah lusuh masa tu, Nabi pasang pakai baju baru pemberian Sayyidina Zubair bin Awam, tak apalah, yang penting kita ambil lah fadilat daripada memakai pakaian baru tu. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kita nak menjejak bumi yang pernah dijejak oleh Rasulullah SAW. Tak ada masalah, pakai je lah baju baru. Begitu keadaannya. Kemudian disebutkan Nabi disebut di dalam ayat Al-Quran ini, dan Nabi kalau tak ada siapa nak tolong, Allah Ta'ala yang menolongnya daripada orang-orang kafir yang masa tu, yang mengusir dia, mengusir secara tak langsung lah. Sebab apa? Nak bunuh Nabi, mana mengusir Nabi. Tapi perginya Nabi daripada masjid, daripada Mekah pergi Madinah tu bukan kerana Nabi takut, bukan, tapi atas perintah Allah. Dan secara tak langsung memang orang-orang kafir pada masa tu nak bunuh Nabi. Jadi Nabi SAW ni Nabi dalam sejarah umat manusia ni, ramai je Nabi-Nabi yang kena bunuh dengan umat dia, ada. Sebab tu Bani Israel adalah satu kaum yang paling banyak Nabi, gitu. Dan dia adalah satu puak, satu bangsa yang paling banyak bunuh Nabi-Nabi dia. Tak kena dengan kepala dia, bunuh Nabi tu. Macam tu lah, turun Nabi lain. Nabi lain pun bawa sama pahaman yang sama dengan Nabi yang sebelumnya yang dibunuh, pun sama juga dibunuh juga. Sebab tu banyak Nabi di kalangan Bani Israel. Tapi umat Nabi Muhammad ni, dia ada satu Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maknanya umat Nabi Muhammad ni macam okey sikit lah. Tapi ada sikit-sikit kadang-kadang perangai-perangai Bani Israel tu ada juga dalam masyarakat kita tu. Jadi nak sebutkan macam tu lah keadaannya. Sedangkan dia salah seorang, dia mengeluarkan, sedangkan dia salah seorang daripada 2 sahabat ketika mereka berlindung di dalam gua. Gua Sur, tempat Nabi SAW bersembunyi itu. Nabi SAW bersembunyi, disebut 2 sahabat. Disebutkan Saniyasnain. Dia kata dua orang daripada dua orang daripada mereka ni, iaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Maknanya apa? Dalam ayat ni cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, cuma dia tak sebut secara terus tentang Sayyidina Abu Bakar. Mulia Sayyidina Abu Bakar tu disebutkan 2 orang sahabat. Dia kata 2 sahabat, maknanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ni adalah sahabat. Disebut sahabat, walaupun Sayyidina Abu Bakar tu adalah bapa mertua, tapi dikuatkan dengan perkataan sahabat tu. Sahabat ni tuan-tuan, kalau kita sembang, kalau bapa mertua datang lah kan, kita daripada tak rajin sembahyang. Kenapa rajin sembahyang pergi masjid ni? Bapa mertua ada kat rumah. Dia lain ceritanya. Tapi kalau member yang ajak, bro, jom pergi ngetes macam itu. Kita boleh cerita segala benda yang kita ceritalah, semua benda kita boleh cerita dengan kawan-kawan kita. Tapi kalau cerita dengan bapa mertua ni, dia ada benda yang kita boleh cerita, ada benda tak boleh cerita. Macam gitu. Apatah lagi orang baru-baru kahwin kan, nampak nak menantu baik betul lah, sopan sungguh lah. Belangnya belum nampak lagi. Nanti dah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, panas baran rupanya, kedekut rupanya, tak campur masyarakat rupanya, baru nampak satu-satu. Balik kampung asyik anak kita je balik, menantu tak balik sekali, baru tahu perangai tu macam mana. Yang ini, sebab tu disebut dalam Al-Quran, Nabi Allah SWT sebut, iz akhrajahu allazina kafaru saniyasnaini izhuma fil ghair. 2 orang sahabat di dalam gua, iaitu gua Sur lah. Dia cerita perjalanan ni bukan daripada cerita Nabi SAW saja. Dalam Al-Quran juga menceritakan pada surah Taubah ayat yang ke-40. Kemudian dia katakan pada ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita. Siapa yang kata? Iaitu Rasulullah SAW. Nabi cakap dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ada kala dia menangis dalam gua tadi. Menangis kerana apa?
dia bukan kerana satu sebab dia kena sengat ke, ada yang kata kena patuk dengan ular, wallahu alam lah binatang apa tu tak dinyatakan secara jelas. Ada kata kala jengking, begitu keadaannya. Tapi itu dia menangis juga, menahan sakit tu satu. Yang keduanya, menangis tu kerana bimbangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bimbang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tahzan innallaha ma'ana. Gini, maknanya apa? Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Ini nak disebutkan dalam Al-Quran. Bila kita berada dalam keadaan cemas, takut, dalam keadaan kita duka cita, bimbang, sebut la tahzan innallaha ma'ana, dapat pahala baca Quran, dapat pahala sunnah Nabi. Sebab Nabi SAW baca, Nabi SAW sebut, dan sebutan Nabi tu dirakamkan oleh Al-Quran, masuk jadi ayat Quran. Alah macam kita biasa baca lah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doa Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dia nak berjumpa dengan Allah, ketika nak jumpa dengan Fir'aun, bersama dengan Nabi Allah siapa? Nabi Allah Harun alaihissalam nak jumpa. Nabi Allah Musa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita baca tu dapat pahala baca Quran sebab dirakamkan di dalam Al-Quran, dan juga dapat pahala mengamalkan doa Nabi Allah Musa alaihissalam. Cumanya kita ni kan biasalah kreatif sangat, diubah Rabbi syrah lana sudurana kan, dia sebut gitu. Kalau dari Rabbi syrah lana tu dah tak jadi Quran tapi jadi doa, dapat pahala doa. Iaitu dapat pahala baca Quran, Rabbi syrah li sadri tadi, dapat pahala mengikut doa Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang ketiga, perbuatan doa tu sendiri menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sebenarnya dalam perjalanan hidup Nabi SAW ni ada dua doa yang Nabi tak pernah tinggal sungguh lah. Dua doa ni amalkan, sampailah kita jumpa dengan Allah SWT nanti. Doa ni jangan ditinggalkan. Yang pertama, ini disebutkan dua-dua oleh Anas bin Malik. Doa yang satu lagi nyatakan oleh Anas bin Malik juga, dan diambil daripada apa yang pernah disebut oleh isteri Rasulullah SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Disebutkan bahawa Nabi SAW selalu membaca Allahumma atina ataupun Rabbana atina. Dalam hadis Nabi, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amalkan doa ni untuk dapat kesejahteraan dunia dan akhirat dan dijauhkan api neraka. Malah ulama kata doa menjauhkan diri daripada api neraka ni jangan sampai kita tinggalkan. Memanglah doa nak minta masuk syurga, tapi doa untuk dijauhkan daripada siksa api neraka menjadi keutamaan daripada doa yang kita baca ni. Dia tak sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, baikkan dunia, wa fil akhirati hasanah, baikkanlah bahagiakan di akhirat, dan juga wa qina azabannar, jauhkan api neraka. Sebab apa? Ada manusia ni dia baik, dia buat amal baik, tapi mengikut apa yang disebut oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa apabila ada orang yang melakukan dosa di kalangan beriman, mereka ni juga ada potensi dimasukkan juga ke dalam neraka. Selepas beberapa ketika akan dimasukkan dalam satu sungai, direndam kejap, kemudian akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Ni ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Masuk, dan dia ada chop nanti kat kepala dia, chop kat kepala dia ke dekat belakang, saya tak ingat. Dia ada chop dia, apa nama dia? Dia macam chop ni lah, macam orang banduan tu. Dia ada tagging dia macam saya lupa ada istilah dia. Berapa minggu lepas dia juga ceramah tu, dia ada istilah dia daripada hadis Nabi SAW ada gitu. Jadi kita tak nak masuk celup dulu dalam neraka dulu, tak nak. Kita nak terus masuk syurga. Gitulah keadaannya. Janganlah kita cakap tak apalah Ustaz, saya dosa banyak, masuk neraka lah, yang penting nanti masuk syurga juga kan Ustaz. Jangan macam tu lah. Dia tak kena lah. Terus doa waqina azabannar tu jauhkan daripada neraka. Sebab tu sunat baca selepas solat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada api neraka, jauhkan kami daripada api neraka. Sebab tu bacaan tu diulang-ulang, 3 kali boleh, 7 kali boleh, 10 kali boleh, ikutlah 100 kali pun boleh, tak ada masalah. Itu baca Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Itu antara doa yang Nabi SAW pernah baca. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar,
adalah doa yang Nabi SAW tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Maka Sayyidina Anas bin Malik ni, bila dia dengar Nabi SAW selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Muslim, Bukhari dan juga Muslim. Mana kuat hadis Nabi SAW ni. Maka disebutkan sejak daripada itulah Imam Muslim menyatakan bahawa Anas bin Malik akan jadikan doa tu dalam setiap doa yang dibaca. Kalau dia baca doa pendek tu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau dia baca doa tu panjang, Rabbana atina mesti ada kat dalam tu. Sebab tu ulama-ulama dulu dia kalau baca kan, dan baca doa panjang ke apa semua, ujungnya mesti Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu kan petandanya macam doa dah nak habis gitu. Imam pun baca panjang sangat doanya, contoh gitu kan. Sampai 15 minit, tangan sampai gini-gini dah, sampai daripada atas ni turun sampai parking dekat atas lutut ni dia riba tangan ni sebab macam dah banyak sangat ni pahala agaknya gitulah. Kalau zaman budak-budak dulu bila doa macam ni, member sebelah tolong korek ni kenapa? Sebab nak ambil pahala. Itu tak ada dalam bila doa-doa panjang, bila imam baca Rabbana atina fid dunya hasanahu, lega. Maknanya tu doa dah nak habis lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Aduh, ada lagi rupanya. Lepas tu pas pula kat member sebelah pula sambung. Member pula pun nak tunjuk syekh dia juga kan. Dia pun baca panjang lagi 10 minit. Bila nak makan. Itu kadang-kadang kita kalau kita solat pun imam masa pusing ke belakang, as-sufu tasniyatu iqamatus salah kan, luruskan saf kan, dia kata gitu kan. Time pusing ke belakang tu sunat. Tulen pusing ke belakang tengok. Sebenarnya satu tengok saf, yang keduanya tengok siapa yang sembahyang belakang tu. Kalau yang sembahyang tu jenis semua yang memang ni gaut, jangan panjangkan solat tu. Sunnahnya begitu keadaannya. Nabi semasa solat, ketika Nabi solat, Nabi dengar ada sahabat, ada anak menangis pada ketika itu. Nabi pendekkan solat dia. Nabi baca solat ni, Nabi SAW pendek. Biasa Nabi akan baca 2-3 surah. Surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, panjang gitu. Kita punya label panjang ni, Wadduha tu panjang. Kita punya label tu, Wadduha tu panjang. Padahal kalau zaman orang Arab tu, Wadduha tu macam Qul Huwallahu Ahad kita je, Inna a'tainakal kautsar kita je. Sebab dulu baca surah sampai 300 ayat, 200 ayat macam tu. Tu biasa. Jadi Nabi SAW pendekkan. Sebab apa? Sahabat Nabi kata, kenapa solat pendek hari ni? Dia kata, aku dah dengar tu. Aku faham bagaimana perasaan ibu yang anak sedang menangis. Begitulah keadaannya. Sebab tu kita bila solat tengok pada jemaah. Pusing belakang bukan tengok saja, tapi tengok siapa jemaah dan tengok saf. Begitu. Kalau Sayyidina Umar dulu nak luruskan saf, bawa pedang. Dia luruskan dengan pedang. Macam mana hati kamu nak lurus kalau kaki kamu tak lurus? Hayun pedang ni. Pedang ni setegak ni tuan-tuan. Kalau luka tu mana tak tegak tu. Cuba surau Jawahar lantik seorang tukang luruskan sab, saya ingat sehari 2 hari kosong dah. Sebab apa? Ramai kaki kena hiris. Gitu. Saya cakap je yang beri sangat rakam ni kalau off record tak apa, tak cadang, saja-saja. Gitu. Kan tak habis dengan ceramah ni, belum masuk tajuk sungguh lah ni. Bila nak masuk tajuk saya pun tak tahu lah. Dia kalau datang sini dia macam buah-buah anak beranak. Dia cerita gitulah. Bila saya dengar balik ini macam bukan ceramah ni, memang buah anak beranak. Jangan kecil hati sangat lah. Segan mak-mak saya, bapak-bapak saya dekat depan ni kan. Jadi kita buah-buah je lah, tak payah macam beria sangat lah. Gitu. Jadi Nabi SAW baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang keduanya, doa yang Nabi SAW tak pernah tinggalkan. Ummu Salamah pun bila ditanya, wahai Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, ketika kau bersama dengan Rasulullah, apa doa yang Nabi tak pernah tinggal, yang Nabi suka sangat baca? Maka Nabi SAW disebut oleh Ummu Salamah, dia kata doa yang Nabi SAW suka baca ialah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ni pada agama engkau. Jadi gitu. Kenapa? Sebab hati manusia ni pada genggaman Allah, pada kuasa Allah. Dan Allah ni boleh bolak-balikkan hati manusia. Kenapa hati manusia boleh dibolak-balikkan? Sebab hati manusia ni kadang-kadang terganggu dengan godaan syaitan, hawa nafsu dan sebagainya.
Jadi nak tetapkan pendirian betul ke tak betul ni, kau beriman ni, maka Allah Ta'ala uji. Dan ramai manusia yang tak tahan ujian. Mana hati telah dibolak-balikkan. Kenapa? Kerana tidak ada keikhlasan dalam buat ibadah tu. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau baca ramai-ramai ya muqallibal qulub sabit kulubana ala dinik. Kulubana tu makna ramai, kami. Qalbi tu hati aku, kulubana tu kami semua, ramai-ramai lah, begitu keadaannya. Baca doa ni dapat sunnah Nabi SAW. Maknanya apa? Satu, mengikut benda yang digemari oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sunat baca doa tu sendiri. Sunat baca doa tu sendiri. Ini nak sebutkan, ambil fadilat apa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dulu pun saya pernah cerita juga, ada Nabi SAW ziarah satu orang sahabat sakit kuat lah masa tu kan. Nabi tanya, ada tak kamu berdoa? Maka sahabat ni kata, ada ya Rasulullah. Apa doa yang kamu baca? Dia kata, ya Allah, aku sakit ya Allah, dah lalang aku sakit macam ni, kalau kau rasa nak turunkan azab aku ke akhirat esok, kau turunkan sekali lah ya Allah, sekali jalan je sakit ni. Maka Nabi SAW tegur sahabat ni, tak boleh kamu doa macam tu. Sebab apa? Kalau azab Allah turun ke atas muka bumi ni, kamu tak akan mampu untuk menanggungnya. Azab akhirat tak boleh sama dengan azab dunia. Maka Nabi SAW baca, dia ajar supaya orang yang sakit tu banyakkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni kena banyak baca lah. Jadi kita ni senang kat Malaysia ni, Rabbana atina ni biasalah. Dia biasalah masuk dalam koleksi doa-doa kita. Tadi tu ya muqallibal qulub tu, sebab ada orang yang hidupnya beriman sungguh tapi mati dalam keadaan hatinya terpesong. Ada orang yang mati dalam peperangan, orang tengok dia punya peperangan dia bagus, orang tengok ibadah dia bagus, tapi bila mati syahid, bila mati dalam peperangan, maka Nabi SAW kata huwa finnar, dia masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Kan dia hebat ibadahnya, kan dia hebat dalam peperangan sampai dia syahid. Memang dia mati dalam peperangan, tapi ketika dia berperang itu, hatinya pada ketika itu niat untuk nak dapat title syahid, nak dapat label syahid tadi tu, nak dapat title, nak dapat pangkat syahid tadi tu. Dan dia nak dipandang mulia oleh kaum dia, dan biar orang semua pandang mulia pada kaum dia, kerana daripada kaum dia tu ada orang yang mati syahid. Maka orang ni masuk neraka. Ini yang kita takut ni, jangan sampai terbolak-baliklah hati kita. Dan sekarang ni kita dah istiqamah buat ibadah ni, tujuan ni untuk apa? Untuk kita nak masuk syurga lah, nak dapat rahmat Allah, nak masuk syurga, nak mati dalam keadaan baik lah. Tapi jangan kita sulamkan ibadah kita tadi dengan rasa riak, takabur, bangga diri. Kita tegur orang tu okey, tapi jangan sampai kita tegur orang tu rasa macam kita ni yang bagus. Ini jadi masalah dalam masyarakat kadang-kadang. Hilang pahala kerana apa? Ada sum'ah. Sum'ah ni apa? Nak popular, nak glamour. Ni sekarang ni semua benda kebaikan semua nak dikonten-kontenkan gitu. Kalau jadi tak apa lah. Ustaz tu pun kadang masuk konten juga Ustaz. Saya selalu masuk status WhatsApp saya. Tujuannya apa? Untuk mak saya tengok je, itu je pun. Tapi saya pun tak tahu macam nak delete nama orang lain. Tapi dah lalang orang tak komplain tak apa. Tapi bila orang kata apa-apa, saya akan delete lah nama dia. Sebab apa? Takut jadi masalah. Kadang-kadang kita gitu, biar mak kita tahu apa kita punya aktiviti dekat Johor Bahru. Mak saya kat Muar sana. Jadi saya biar dia nampak anak dia buat apa, itu je pun. Niat dia tak ada apa pun. Tak adalah cerita hari ni saya ceramah best betul lah. Orang sampai khusyuk sangat dengar ni, cerita gitu. Tak adalah saya cerita gitu. Saya cerita ceramah apa, tajuk apa, itu je lah tuan-tuan. Jadi itu antaranya. Maka Nabi Allah SWT sebut daripada surah At-Taubah ni, janganlah kamu berduka cita. Ni Nabi SAW sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama kita. Maka Allah SWT turunkan, ni fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Ini tuan-tuan nak sebutkan, ibu-ibu, janganlah disebutkan, maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, dan juga Sayyidina Abu Bakar ni. Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Rupanya pertolongan Allah ni dia datang dalam banyak sudut, pertolongan secara direct mungkin. Kita tengok dalam peperangan Khandaq, Ahzab, dikepung Madinah selama 46 hari. Walaupun jumlah hampir 12,000 orang, mengepung 3,000 orang yang berada di Madinah. Madinah tak boleh keluar dah.
Tapi Allah Ta'ala datangkan dengan ribut taufan pada malam yang ke-45 tu, menyebabkan banyak bekalan makanan mereka musnah, senjata-senjata mereka musnah, dan akhirnya 12,000 orang tu pun bersurai balik. Kenapa? Kerana mereka tak ada senjata lagi dah, ataupun barang makanan. Kalau nak kepung lagi pun buat apa dah. Gitu. Sebab Madinah telah dikepung dengan parit yang besar, panjang. Itu keadaannya. Pertolongan Allah datang begitu. Dan salah satu pertolongan yang Allah Ta'ala akan turunkan kepada orang yang mentaati Allah adalah ketenangan. Sebab tu ulama' kata apa? Kalau kita nak tahu kita punya ibadah ni adalah ibadah yang berkesan ataupun tak, ibadah yang ada keberkatan ataupun tak, bila kita buat kita tenang. Bila kita buat kita tenang. Kita sedekah, seluk-seluk duit ni tak nampak duit apa dalam tu. Seluk-seluk duit, kita bawa duit 100, 102 ringgit, 100 ringgit, seluk, ingatkan yang kita seluk tu duit RM1 masuk dalam tabung. Bila balik cakap, rupa-rupanya kita masuk tadi RM100. Kita rasa resah, gelisah ke kita rasa tenang? Kalau kita rasa senang, maknanya tu punya ibadah tu nilai dia tinggi. Itu pernah saya cakap, bila nak sedekah ni, sedekah yang memberi kesan. Bila kita ditimpa musibah, contoh kemarau, maka disuruh kita buat solat istisqa, minta hujan. Gitu keadaan dia. Dan apa yang disebut selain daripada istighfar, apa yang disebut oleh para ulama, banyakkan bersedekah. Ketika kita di musibah, banyak bersedekah. Sedekah yang macam mana? Sedekah yang memberi kesan. Duit 2 juta masuk RM10, mana ada rasa apa-apa? Tak ada. Kalau duit 2 juta masuk 1 juta, tengok rasa goyang tak? Rasa goyang, itu yang ada label tinggi tu nak sebutkan gitu. Bukan masuk RM1 tu tak ada label, ada, tapi saya sebutkan dengan ikhlas itu. Bila masuk duit 100, bila masuk 1 juta tu tenang jiwa, ya Allah, alhamdulillah dapat duit, dapat masukkan duit ke dalam bank berapa, dan dalam apa infak masjid ni berapa banyak? 1 juta je. 1 juta. Duit haji berapa? 1 juta 10 ringgit. Baki kat tangan apa? 10 ringgit je, saya kata gitu. Tenang. Orang macam ni lah yang martabatnya sangat tinggi. Kerana apa? Salah satu pertolongan yang Allah Ta'ala turunkan bagi orang yang taat pada perintah Allah. Sebab Nabi sedang taat perintah Allah, Sayyidina Abu Bakar sedang taat pada perintah Allah, tapi Allah Ta'ala turunkan ketenangan berdasarkan ayat Quran ni. Bukan saya sebut, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah Ta'ala turunkan ketenangan ke atas dirinya. Itu keadaannya. Saya teringatlah cerita Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang memang dijamin masuk syurga. Woi, betul-betul tak masuk tajuk ni. Saya punya nota ada 8 muka surat. Pendek cerita gini je lah. Masa pun nak habis. Saya nak sebut macam ni lah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf antara sahabat-sahabat Nabi yang memang dijamin masuk syurga. Dijamin masuk syurga. Tapi dia pernah terdengar Rasulullah SAW kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni dia akan masuk syurga yang paling lambat. Kerana apa? Sebab banyak harta dia. Bukan tak masuk syurga, masuk, tapi lambat sikit daripada sahabat-sahabat yang lain. Dia dah jadi tak keruan dah, rasa macam tak sedap hati, rasa macam cemas. Kerana apa? Sebab Nabi kata dia lambat masuk syurga. Dia dijamin masuk syurga, yang kita ni belum dijamin. Tapi nak sebutkan, kalau kita ni tak kisahlah ustaz, lambat pun lambat lah, yang penting masuk syurga. Kalau itu kita, Abdul Rahman bin Auf ni dah dijamin masuk syurga dah, cuma lambat. Malah ada satu lagi riwayat menyatakan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa nanti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dia akan masuk dalam syurga dalam keadaan merangkak sebab harta dia banyak sangat. Cerita gitu. Iaitu masa tu dia pun sedekahkan. Saya baca dalam satu riwayat menyatakan bahawa Abdul Rahman bin Auf pernah infakkan separuh daripada harta dia. Separuh daripada harta dia. Bila dengar dia lambat masuk syurga, maka ditambah lagi sedekah dia 400,000 dinar. Berapa banyak tuan-tuan harta dia tu? Bukan 400,000, 40,000 dinar. Banyak sungguh. Separuh harta dia tambah lagi 40,000 dinar. Sebab apa? Sebab dengar dia masuk syurga lambat. Makanya pada ketika itu bukan setakat itu saja. Disebut juga oleh para ulama bahawa Abdul Rahman bin Auf ni pula pernah bercita-cita untuk jadi orang yang paling miskin sekali di kalangan sahabat. Kerana apa? Kerana dia nak jadi orang yang awal masuk syurga. Woi, ini hebat tuan-tuan. Benda-benda macam ni tak ada pada diri kita ni, tak ada. Kereta 3 biji nak bagi saya sebiji, memang tak lah kan. Rumah 2 biji ustaz saya bagi kat ustaz lah ustaz. Saya ni pun rasa macam
Rumah banyak-banyak pun buat apa? Kat rumah pun tinggal berdua. Tu pun main kerja-kerja orang rumah sana, lari sana, dia lari ke dapur, saya pergi dapur, dia lari pula naik tingkat atas semua. Saya pun dah tak larat nak ngejar dah. Rumah 2 biji gitu-gitu. Contoh lah, saya bukan minta betul-betul. Dulu saya pernah ceramah macam ni tuan-tuan. Orang kan nak bagi saya rumah sebiji, ada. Ada yang nak bagi saya kereta sebiji. Sebab apa? Saya ceramah macam ni saja-saja je. Sebut. Pendek lagi cerita, Abdul Rahman bin Auf ni pernah nak jadi orang paling miskin dan dia berusaha ke arah tu untuk jadi miskin. Tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni tak pernah miskin kecuali ketika dia berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Dia tinggal semua harta dia di Mekah, tak boleh dianggap sebagai dia miskin. Tapi dia sampai di Madinah, dia tak ada duit. Itu yang dia kata, tunjukkan aku di mana pasar. Walaupun ramai kalangan orang-orang Ansar, sahabat Nabi yang memang menetap di Madinah nak tolong Abdul Rahman bin Auf, tapi Abdul Rahman bin Auf dia menolak. Dia tanya, kat mana pasar? Tunjukkan aku di mana pasar. Abdul Rahman bin Auf pun pada ketika itu dia pernah bercerita jadi miskin. Sehinggalah berlakunya peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni melalui proses perjalanan yang sangat jauh dan lama. Dan pada ketika itu kebetulan memang orang-orang Madinah ni memang waktu dia menuai kurma lah pada ketika nak petik buah kurma lah untuk dijual. Kurma Madinah antara kurma terbaik. Nak kenal kurma Madinah ni, nak tahu unta orang Madinah dengan unta tanah Arab yang lain. Unta Madinah ni kalau kita nak tahu sebenarnya unta Madinah, kita sekarang pukul berapa ni? Unta Madinah ni nak sebutkan dia makanan unta tu dicampur dengan kurma. Nak sebut gitu. Yang tanah Arab dia bagi makan biasa je, tapi kalau Madinahnya unta dia bagi makan makanan tu dicampur dengan kurma. Sebab tu orang nak kenal unta Madinah ke tak unta Madinah, tengok pada najis. Dia cari najis tu, tengok ada biji kurma, maknanya ni kurma unta ni daripada Madinah. Inilah cara bagaimana Abu Sufyan dulu masa dia jadi ketua musyrik di Mekah dulu, dia nak kesan ketika peperangan Badar belum berlaku tu, dan nak sampai bila tengok perisik Nabi, iaitu spy Nabi ni, Nabi SAW hantar 2 orang, kemudian ditambah unta, kemudian dia pun pergi. Abu Sufyan pun sampai, dia tanya orang kat situ, ada tak ada orang luar datang? Dia kata ada. Dia daripada mana? Aku tak tahu. Dia ada tak bawa unta? Tak ada. Kat mana tempat dia tambah unta? Dia tunjuk situ. Maka Abu Sufyan pergi kat tempat unta tu, dia cari najis unta tu, dia tahu bahawa unta ni adalah unta daripada Madinah. Ni mungkin adalah spy daripada Rasulullah SAW. Punyalah hebat Abu Sufyan. Ini pendek lagi cerita lah, tak habiskan cerita saya. Abdul Rahman bin Auf dah habis peperangan Tabuk, balik. Bila balik semua habis kurma-kurma yang ada kat Madinah tu semua dah busuk-busuk atas pokok, tak dipetik. Rugi besar lah, sahabat-sahabat Nabi rugilah. Kerana apa? Kurma dia pada tahun tu tidak dapat dituai. Kenapa? Semua dah busuk atas pokok. Maka Abdul Rahman bin Auf lihat ini adalah satu-satunya peluang untuk dia jadi miskin, nak habiskan duit dia untuk dibagi pada para sahabat Nabi SAW. Apa yang dia buat? Dia beli semua sekali. Unta pula, dia beli semua kurma-kurma busuk yang ada di Madinah pada ketika itu. Dia beli tuan-tuan, dia beli dengan harga normal. Kalau kita nak jual harga macam barang macam dah nak rosak, dah nak expired dah lah, kau jual murah-murah je aku, tak payahlah nak jual mahal, tak ada. Abdul Rahman bin Auf dia tak nak kecewakan sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar, peperangan Tabuk tadi, maka dia beli semua kurma-kurma busuk tadi tu. Habis kurma busuk yang ada kat Madinah, penuh gudang Abdul Rahman bin Auf dengan kurma busuk. Ya, ini ceritanya. Susut duit Abdul Rahman bin Auf ni, beli dengan harga normal. Pendek lagi ceritalah. Abdul Rahman bin Auf pada ketika itu pun pendek cerita, tak lama lepas tu ada satu utusan daripada Raja Yaman. Raja Yaman pada ketika itu sedang dilanda wabak. Wabak tersebut satu-satunya ubat yang boleh merawat wabak tersebut adalah kurma busuk. Ni dah pernah dengar dah cerita ni, saya cerita balik. Dan Raja Yaman utuskan supaya pergi ke Madinah, sebab antara kurma terbaik adalah kurma Madinah. Dia beli, maka cari tak jumpa, satu-satu orang yang ada kurma busuk adalah Abdul Rahman bin Auf. Maka dibelilah kurma Abdul Rahman bin Auf tu dengan titah Raja Yaman pada ketika itu, kena beli dengan 10 kali ganda harga biasa. Tuan-tuan, nak jadi miskin tak jadi miskin Abdul Rahman bin Auf ni, punyalah barakah hidup dia ni. Kan Nabi SAW pernah kata, tak akan apa-apa bagi orang yang suka bersedekah ni. Abdul Rahman bin Auf dia tak pernah apa-apa, tuan-tuan. Sebab apa? Konon-konon nak jadi miskin, rupa-rupanya dia jadi kaya 10 kali ganda daripada kekayaan yang sebelum ni. Ni hebatnya Abdul Rahman bin Auf. Sebab itulah dia keluar duit, dia tenang. Kita keluar duit, tenang tak tenang? Kalau tenang, alhamdulillah. Maknanya apa? Ada pertolongan Allah sebenarnya sedang datang dalam diri kita. Ketenangan. Ya, banyak masalah,
Tapi bila kita buat satu kebaikan, kita rasa tenang saja sampai lupa masalah-masalah kita yang lain. Maknanya apa? Pertolongan Allah sedang datang pada diri kita. Pertolongan Allah sedang datang dalam diri kita. Ni Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah, dalam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan menguatkan dengan bantuan malaikat, iaitu malaikat Allah Subhanahu Taala ni, bantuan tu datang, pertolongan Allah yang kamu tidak melihatnya. Mana ada malaikat yang bersama-sama dengan orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hari ni kita berada dalam majlis ilmu ni, malaikat ada bersama-sama dengan kita, insya-Allah ada lah. Cuma saya pun tak nampak ah. Jin pun ada juga. Jin pun ada juga. Dan orang kata jin tu dia sekut depan. Bukan yang kat depan tu jin, bukan, tak sebut. Dan orang yang menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terbawah kalah dengan sehina-hinanya. Ini jaminan Allah SWT dalam peristiwa hijrah tersebut. Dan dengar ni tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala sebut, wa kalimatullahi al-ulya, wa kalimatullahi hiyal ulya, kalimah Allah adalah yang tertinggi selama-lamanya. Kalimah Allah adalah tertinggi. Salahkah kita nak zikir dengan menyebut nama Allah? Allah, 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 sebab disebut sendiri dalam surah Taubah ni, kalimatul ulya, kalimatullahi hiyal ulya. Maknanya apa? Kalimah Allah adalah kalimah yang paling tinggi sekali. Mana boleh kata ada orang kata baca Allah, Allah, Allah bid'ah ni, sesat ni, mana ada? Dia kata tak ada sijil, tak ada pun zikir Allah, Allah. Ni yang Allah Ta'ala bagi tahu ni apa ni? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah Esa. Tu katakanlah Allah. Salah tak zikir dengan nama Allah? Jawapannya tak salah lah. Malah kalimah Allah adalah kalimah yang paling tinggi sekali. Jadi kita sebut Allah tu sebab apa? Untuk nak menunjukkan ketaatan dan juga syukurnya kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah perkara yang kita nak ambil daripada kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan datang pun saya masih lagi cerita pasal kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita pasal unta Nabi nama Qaswa tu apa. Saya nak cerita siapakah dia Abdullah bin Uraikid. Saya nak cerita siapakah penunjuk jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya siapa namanya tu? Abdullah, siapa namanya dia? Ialah pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ni Amir bin Fuhairah, nanti kita ceritalah mereka-mereka ni, sebab ada di antara mereka ni cerita-ceritanya best lah. Tu nak sebutkan lah. Jadi cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Dah habis waktu berapa? 5 minit lagi, 1 minit lagi. Susah nak start, nak masuk gear ni. Masuk gear ni kan terlajak. Jadi itulah kalau kita boleh nak sebutkan bahawa banyakkanlah amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan. Kita masih mood lagi ni, musim-musim Maulid dan ceritanya gitu. Ambillah setiap tahun kita menyambut Maulid Nabi SAW ni, ambillah sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun sikit, tapi dilakukan dengan secara istiqamah. Sayyidina Aisyah bagi tahu, sebaik-baik Nabi SAW pernah bagi tahu, sebaik-baik amalan ialah amalan yang walaupun sedikit tetapi dia istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa mencari ruang dan peluang untuk kita mendapat rahmat Allah dengan ibadah yang kita buat, dengan silaturahim yang kita telah jelmakan, dan mudah-mudahan satu hari nanti kita mampu menjadi saksi di depan Allah SWT bahawa kita adalah satu orang yang selayaknya digelar sebagai umat Rasulullah SAW, dapat syafaat daripada baginda, masuk syurga sama-sama insya-Allah. Jadi itu saja, mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan, bual-bual saja malam ni. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah, subhanallah.